أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, pada hari ini kita masih lagi dalam tajuk menepati janji. Pada minggu yang lepas kita sudah pun belajar tentang akibat tidak menepati janji. Ya, pada minggu lepas kita sudah belajar muka surat 29. Kita belajar tentang apakah akibat buruk bagi orang yang tidak menepati janji. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita pada muka surat 30. Pada muka surat 30 kita akan tengok pantun. Ya, kita akan tengok pantun. Pantun ini berkait dengan tentang kita akan tengoklah tentang apa. Jadi buka muka surat 30. Muka surat 30, tengok bahagian atas sekali. Dalam kotak warna pink. Ni dia. Kotak warna pink. Tengok skrin. Baik. Mari berpantun. Pantun. Baik. Kita ada dua pantun, satu belah kanan, satu belah kiri. Baik, kita akan baca dan kita akan tengok apa yang dia nak sampaikan. Kita baca dulu. Ustaz baca, kamu ikut dekat rumah. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baik. Jadi pantun pertama dia kata apa? Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Gunung Daik memang cabangnya ada 3. Ya, kalau kamu Google, kamu tengok dekat internet, ya, tengok skrin, kamu tengok dekat internet, kamu akan tengok Gunung Daik memang cabangnya ada 3. Jadi orang dulu-dulu buat pantun bukan reka-reka saja. Dia buat pantun memang pantun yang betul lah. Gunung Daik bercabang 3. Kalau dilihat daripada jauh, Gunung Daik tersebut memang ada 3 cabang. Kemudian yang ketiga ni apa? Hancur badan dikandung tanah. Hancur badan dikandung tanah. Sekejap. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu ketika kamu hidup kamu buat perkara yang baik dan bila kamu meninggal, kamu duduk dalam kubur, orang tetap akan kenang budi kamu. Budi yang baik tu tetap akan dikenang oleh orang walaupun kita sudah pun meninggalkan dunia. Hancur badan dikandung tanah. Ya, kita dah duduk dalam tanah, tetapi budi-budi ataupun jasa yang kita lakukan ketika kita hidup tetap akan dikenang oleh orang ramai. Sebab itu ketika kita hidup, banyakkan buat baik dan banyakkan berjasa kepada orang lain. Tapi bukanlah maksudnya kita buat untuk orang lain. Ya, bukanlah maksud kita buat kerana manusia, tidak. Kita buat untuk manusia tetapi kerana Allah. Kita buat untuk kawan-kawan, kita tolong kawan, kita buat benda-benda yang baik untuk orang lain, tetapi semuanya itu kerana siapa? Kerana Allah. Sebab itu Ustaz kata, buat untuk manusia kerana Allah, bukan buat untuk manusia kerana manusia, tidak.
Yang betulnya buat kerana manusia, buat untuk manusia kerana Allah. Orang yang banyak buat baik, ketika dia mati nanti, orang walaupun dia dah meninggal dunia lama, orang tetap akan kenang budinya selama-lamanya. Baik. Pantun yang kedua. Sebelah dia kotak warna pink. Sekejap. Okey, tengok. Pergi ke ladang mencari belalang. Dekat ladang banyak belalang. Ustaz dulu pun masa kecil-kecil suka cari belalang dekat taman. Ambil belalang, tangkap. Yang kedua, pergi bersama papa dan mama. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Baik, kita ulang balik, ikut sama-sama. Yang pertama, kejap ya. Yang pertama apa tadi? Pergi ke ladang mencari belalang. Rangkap kedua, pergi bersama papa dan mama. Rangkap ketiga, harimau mati meninggalkan belang. Baik, kenapa harimau mati meninggalkan belang? Sebab memang apabila harimau mati, kadang-kadang manusia akan ambil dia punya kulit. Untuk buat apa? Untuk buat beg ke, untuk buat barang perhiasan ke. Jadi harimau akan meninggalkan kulit. Harimau mati akan meninggalkan belangnya. Kulitnya akan diguna oleh orang untuk buat barang-barang. Contoh. Tapi apabila manusia mati, yang keempat ni apa? Cuba tengok yang keempat ni. Bawah sekali. Rangkap keempat. Manusia mati meninggalkan nama. Maknanya apabila manusia mati, namanya akan ditinggalkan. Jasadnya dah dalam kubur, tetapi namanya tetap disebut oleh orang ramai. Dan ia bergantung. Ada orang sebut-sebut namanya kerana pada masa dia hidup, dia orang yang jahat. Jadi walaupun dia mati, namanya tetap disebut. Dia ni suka mencuri, dia ni dulu suka menipu, dia ni dulu suka mengacau orang. Tapi ada pula orang masa dia hidup memang dia baik sangat. Dia baik dengan semua. Dia baik dengan jiran, dia baik dengan kawan-kawan, dia baik dengan guru. Orang macam ni apabila dia meninggal dunia, namanya pun disebut juga, tapi disebut kerana kebaikannya. Ada orang nama-namanya disebut kerana kejahatan, sebab dia nakal. Tapi ada orang apabila dia meninggal, namanya disebut kerana kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk masyarakat. Boleh? Jadi hari ni kita belajar pantun. Dan juga kita cuba untuk faham apakah mesej di sebalik pantun yang ditulis di dalam buku ini. Boleh? Jadi yang pertama tadi apa? Ustaz tunjuk balik. Pantun yang pertama tadi, yang ni, tengok skrin. Yang ni. Pantun pertama ni menceritakan tentang apabila kita mati, badan kita dah dikandung tanah, badan kita dah masuk dalam kubur, tetapi budi yang kita buat tetap akan dikenang oleh orang yang masih hidup. Sebab itu, pantun yang pertama mengajar kita supaya kita buat baik ketika kita hidup. Kemudian pantun yang kedua menceritakan tentang manusia apabila dia mati nanti, namanya tetap akan disebut-sebut bergantung kepada sama ada dia buat jahat ataupun buat baik. Kalau dia orang jenis jahat, namanya pun akan disebut, tetapi disebut kerana kejahatan dia. Ada orang mati, namanya disebut, tetapi disebut kerana kebaikannya. Boleh? Baik, kemudian cuba kita buka muka surat 31. Muka surat 31 kita nak baca sikit sebelum kita habiskan tajuk ni. Baik, muka surat 31. Apa dia kata? Tahukah anda hukum menepati janji adalah wajib?
hukum menepati janji adalah wajib. Wajib tu apa? Wajib tu kalau buat dapat pahala, kalau tak buat maka dia akan berdosa. Siapa yang tidak menepati janji, ya, dia berjanji lalu dia mungkiri janji tersebut, maka dia telah berdosa. Kerana hukum menepati janji adalah wajib. Baik, yang kedua dia kata tadi, yang kedua, menunaikan janji adalah ciri-ciri orang beriman. Orang yang beriman, di antara kriteria dia, yang di antara ciri-ciri dia, di antara perangai dia adalah dia akan tunaikan janji yang dia buat. Itu ciri-ciri orang beriman. Sebab apa? Sebab orang yang munafik dia akan mungkiri janji. Manakala orang yang beriman, dia akan menepati janji yang dia buat. Baik, last. Tengok kotak warna kuning. Lafazkan insya-Allah jika berjanji dengan sesama manusia. Baik, dalam buku ni tulis, dia kata lafazkan insya-Allah jika berjanji dengan sesama manusia. Bila kita berjanji dengan siapa-siapa, dengan kawan ke, dengan ibu bapa ataupun dengan guru, biasakan sebut insya-Allah. Insya-Allah tu maksudnya apa? Insya-Allah tu bahasa Arab. Maksudnya dalam bahasa Melayu adalah dengan izin Allah. Contoh kita nak berjanji dengan kawan. Esok kita main dekat taman, insya-Allah. Tambah insya-Allah. Esok kita berjumpa ya, insya-Allah. InsyaAllah tu apa? Dengan izin Allah. Orang yang cakap macam tu dia dapat pahala kerana itu sunnah Nabi SAW. Ataupun dia kata, okey, esok aku akan bayar hutang kau insya-Allah. Dia tambah insya-Allah, maka dia dapat pahala sebab itu sunnah Nabi. Tambah insya-Allah. Bila-bila nak berjanji tambah insya-Allah. Baik, jadi itu sahaja. Pada minggu hadapan kita akan masuk tajuk yang baru iaitu malu. Malu. Jadi pada hari ini kita telah belajar tentang dua pantun. Ada dua pantun, pantun pertama dan pantun kedua. Kemudian kita membaca sikit tentang hukum menepati janji. Kemudian kita belajar tentang amalkan lafaz insya-Allah ketika nak berjanji. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.